kerajaan perpaduan atau sekadar wayang politik untuk menutup luka lama. Apabila DAP terus menyerang GPS di Sarawak tanpa henti, apa maknanya sebenar kerajaan perpaduan? Siapa yang sedang memperbodohkan siapa? Rakyat Sarawak ataupun seluruh rakyat Malaysia? Mari kita bongkar satu demi satu di dalam video ini. Salam sejahtera dan selamat datang ke channel ini Current Sphere MY. Terima kasih kerana masih lagi bersama-sama kami sehinggalah hari ini. Baiklah semua, dalam perkembangan politik terbaru yang semakin panas di bumi Kenyalang, Ahli Dewan Undangan Negeri Batu Kitang Loh Kere Chiang tampil mempersoalkan keikhlasan kerajaan perpaduan pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menurut beliau, konsep perpaduan yang sering dilaungkan di peringkat persekutuan langsung tidak mencerminkan realiti politik semasa di Sarawak. Terutamanya apabila DAP Sarawak terus-menerus menyerang gabungan kerajaan negeri yaitu Gabungan Parti Sarawak GPS. Kenyataan Loh ini merujuk secara langsung kepada tindakan Sarawak DAP yang dilihat tidak henti-henti membidas pentadbiran GPS. Menyanggah dasar-dasar kerajaan negeri menimbulkan keraguan terhadap inisiatif kerajaan, malah menggugat kredibiliti pimpinan Sarawak secara terbuka. Dalam nada yang sinis, Loh mempersoalkan kenyataan Anwar ketika berucap dalam satu majlis pemukiman kerajaan bersama 143 ahli parlimen kerajaan di mana Perdana Menteri menyatakan perpaduan kerajaan persekutuan kekal utuh. Anwar malah berterima kasih kepada pengerusi Barisan Nasional Ahmad Zahid Hamidi dan Ketua WIP GPS Datuk Seri Fadilah Yusof atas semangat perpaduan yang kukuh. Ujar Loh seperti yang dilaporkan oleh portal Dayak Daily. Tetapi kita perlu bertanya, perpaduan apa yang dimaksudkan Anwar apabila DAP Sarawak masih berterusan menyerang GPS? Loh turut mengungkit kembali permohonan maaf terbuka yang dibuat oleh Setiausaha Agung DAP yaitu Anthony Loke dan penasihat DAP Lim Guan Eng kepada GPS sebelum pembentukan kerajaan perpaduan. Permohonan maaf itu dikatakan bertujuan untuk menjernihkan semula hubungan antara DAP dan GPS susulan kenyataan-kenyataan lampau DAP yang dianggap menghina rakyat dan kerajaan Sarawak. Namun, kata Loh, semua itu tidak membawa makna apabila Sarawak DAP terus beraksi seperti pembangkang kepada GPS walaupun kini berada dalam kerajaan yang sama di peringkat persekutuan. Sejak itu, DAP Sarawak tidak buat apa-apa selain menentang GPS setiap masa. Mereka mempersoalkan dasar-dasar kami, menabur keraguan terhadap inisiatif kami, dan berulang kali mencabar kepimpinan negeri. Katanya lagi, itu bukan keikhlasan, itu cuma lakonan politik untuk publicity dan bukan berpaksikan prinsip. Fakta ini menimbulkan persoalan besar. Apakah GPS benar-benar selesa berada dalam kerangka kerajaan perpaduan? Atau adakah GPS hanya bertahan demi menjaga kestabilan politik persekutuan dan demi peruntukan pembangunan untuk Sarawak? Untuk rekod, GPS yang terdiri daripada parti-parti tempatan Sarawak seperti PBB, SUPP, PRS dan juga PDP memilih untuk menyokong kerajaan perpaduan pimpinan Anwar selepas pilihan raya umum ke-15 pada tahun 2022. Walaupun sebelum itu GPS secara terbuka menolak kerjasama dengan DAP, akhirnya mereka terpaksa menerima realiti baru demi kestabilan negara. Sebelum ini, pengerusi GPS merangkap Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg turut mengakui bahwa kerjasama dengan DAP adalah sesuatu yang tidak mudah, tetapi mereka memilih untuk bersikap pragmatik.
Dalam kenyataan pada Desember 2022, beliau menegaskan bahwa GPS menyokong Anwar sebagai Perdana Menteri demi memastikan suara Sarawak terus didengari dan hak-hak negeri itu dipertahankan. Namun, kenyataan Law kini menunjukkan bahwa retak antara GPS dan DAP masih lagi wujud. Malah mungkin semakin melebar. Serangan berterusan DAP Sarawak terhadap GPS seolah-olah menunjukkan bahwa permohonan maaf sebelum ini hanyalah strategik politik semata-mata dan bukan ikhlas dari hati. Malah ini bukan kali pertama isu hubungan DAP GPS dibangkitkan. Pada awal 2023, Ketua Pemuda PBB Fazrudin Abdul Rahman turut menyelar DAP Sarawak yang tidak pernah bersikap konstruktif dalam perbahasan di DUN. Sebaliknya hanya tahu menyerang dasar-dasar kerajaan negeri. Ini memberikan gambaran bahwa dalam diam, keretakan politik ini tidak pernah ditampal sepenuhnya. Sekarang persoalannya, adakah kerajaan perpaduan ini benar-benar wujud atas dasar keikhlasan dan prinsip yang sama ataupun sekadar pakatan sementara yang penuh dengan kepura-puraan? Apakah Sarawak DAP sedang bermain dua watak? Satu sebagai anggota kerajaan persekutuan dan satu lagi sebagai pembangkang negeri, semata-mata untuk memaksimumkan kuasa politik mereka. Jika begitu, di manakah kesetiaan sebenar mereka? Kepada rakyat Sarawak atau kepada strategi politik jangka panjang Pakatan Harapan? Dan GPS, adakah mereka masih bersedia untuk terus bertahan dalam situasi ini demi kuasa? Atau adakah mereka sedang menunggu masa yang sesuai untuk melepaskan diri daripada kerajaan perpaduan ini? Lebih penting, adakah rakyat Sarawak akan terus memberi mandat kepada GPS dalam PRN akan datang jika mereka dilihat terlalu lembut terhadap serangan DAP? Apakah ini petanda awal bahwa pakatan politik yang dibina atas kompromi ini bakal runtuh dalam masa yang terdekat? Apakah yang akan berlaku jika GPS menarik sokongan mereka terhadap Anwar? Adakah kerajaan perpaduan akan goyah? Atau mungkinkah wujud kerajaan baru sekali lagi seperti pada tahun 2020 dahulu? Jangan kemana-mana kawan-kawan, jangan kemana-mana. Subscribe dulu dan komen pandangan Anda dan nantikan juga video yang seterusnya. Kita akan bongkar lagi sisi gelap kerajaan perpaduan Madani yang mungkin Anda tidak pernah dengar sebelum ini. Salam sejahtera semua, salam perjuangan, salam reformasi. Sekian saja, jumpa lagi di konten yang seterusnya. Terima kasih semua.